Assalamualaikum semua. Apa khabar? Jumpa sekali lagi bersama Cikgu Intan. Baik, hari ini Cikgu nak bincangkan tajuk tingkatan 4, bab 4, operasi set, iaitu persilangan set. Okey. Dalam operasi set, standard pembelajaran yang akan ditumpukan ialah 4.1.1 menentu dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Baik, bagaimana kita nak menentu dan menghuraikan persilangan? Okey, menggunakan pelbagai perwakilan. Baik, ini adalah gambar rajah. Ya, gerhana matahari. Okey, gerhana matahari ini berlaku apabila bulan dan matahari dengan bumi berada pada satu garis lurus. Okey, persilangan ataupun pertindihan antara bulan dengan matahari dapat dilihat apabila bahagian bulan dan matahari berada pada kedudukan yang sama. Jadi persilangan set ni wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Persilangan set P dan set Q kita boleh menggunakan simbol macam N ni, persilangan. Okey, yang ini. Ni namanya persilangan. Okey, P bersilang dengan Q ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua set P dan Q. Apa maksud sepunya? Okey, maksud sepunya adalah unsur yang sama. Okey, kita tengok rangsangan minda ni. Okey, ini adalah jadual. Okey, jadual murid yang suka buah rambutan dan juga durian. Baik. Daripada senarai murid ni, baik, kita boleh asingkan dia mengikut kategori. Iaitu contoh A, murid yang suka makan durian. Okay, nama-nama murid yang suka makan durian adalah Nabil, Hani, Yankit, Raj, Meyi, Afiq, Mina, Benjamin, Jenny. Okey, murid yang suka makan rambutan pula adalah Navin, Amiro dan Khairi. Okey, baik. Kita juga boleh letakkan nama-nama tersebut di dalam jadual seperti nama murid yang suka makan buah durian sahaja, murid yang suka makan rambutan sahaja dan murid yang suka makan kedua-dua buah rambutan dan juga durian. Jadi, kita boleh namakan set. Satu set pelajar yang suka makan durian sahaja iaitu Nabil, Hani, Yanki, Meyi, Mina dan Jenny. Okey, murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan juga rambutan adalah Raj, Afiq, Benjamin. Baik, nama pelajar yang ataupun murid yang suka makan buah rambutan sahaja, kita boleh kita boleh senaraikan daripada jadual ni, kita boleh kenal pasti. Tiga orang pelajar yang suka makan buah rambutan sahaja iaitu Navin, Khairi dan juga Amirul. Jadi kita letakkan di dalam jadual. Baik, daripada jadual kita boleh pindahkan dia dalam gambar rajah Venn. Okey, seperti set A dan set B, iaitu set A, murid yang suka makan buah durian sahaja. Okey, seperti Hani, Nabil, Yankit, Meyi, Mina dan Jenny. Okey, murid yang suka makan buah rambutan sahaja, Navin, Amirul, Khairi. Okey, di tengah-tengahnya adalah murid yang suka makan kedua-dua buah
iaitu Rush, Afiq dan Benjamin. Baik, set A dan set B kita boleh kelaskan seperti ini. Baik. Set A bersilang dengan set B. Maksudnya di sini set A dan B yang bertindan. Okey, bertindan iaitu murid yang suka makan kedua-dua buah. Kita namakan persilangan ataupun kita boleh tulis antaranya A bertindan dengan B ataupun A persilangan B. Persilangan set A dengan set B ni maksudnya dia mempunyai unsur-unsur sepunya ataupun unsur-unsur yang sama, iaitu Rush, Afiq dan Benjamin kerana mereka suka makan durian dan juga rambutan. Baik, kita lihat contoh 1. Ini adalah simbol set semesta. Set semesta ni adalah X ialah integer dari 1 sehingga 10. X lebih besar dan sama dengan 1. X kurang dan sama dengan 10. P pula ialah nombor ganjil. Q adalah nombor perdana dan R ialah gandaan 3. Jadi kita senaraikan semua unsur di dalam set tersebut. Seperti ni. Jadi P bersilang dengan Q ataupun P persilangan Q. Kita senaraikan semua unsur set P, semua unsur set Q. Jadi kita tengok antara kedua-duanya. Yang mana unsur yang sama ataupun sepunya. Nampak tak? 3, 5 dan 7. Jadi P persilangan Q ialah 3, 5, 7. P persilangan R. Senaraikan unsur yang dalam P, senaraikan unsur R. Unsur yang sama adalah 3 dan 9. Jadi P persilangan R, 3 dan 9. Seterusnya Q bersilang dengan R. Ini adalah set Q dan set R. Unsur yang sama adalah 3. Jadi kita tulis Q bersilang dengan R sama dengan 3. Sekarang P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Jadi satu unsur sahaja yang sama iaitu 3. Baik, sekarang kita nak menentukan bilangan unsur bagi set ini. Ini adalah set tadi. Set yang kita dah buat tadi. Jadi kita tengok. N, P bersilang dengan Q. Apa maksud N? N adalah bilangan. P bersilang dengan Q. Tadi kita dah buat P bersilang dengan Q. 3, 5, 7. Jadi, N, P bersilang dengan Q adalah 3. Maksudnya unsur yang ada, bilangan unsur yang ada dalam P bersilang dengan Q adalah 3. N, P bersilang dengan R. Tadi kita dapat 3 dan 9. Jadi bilangan unsur P bersilang dengan R adalah 2. N, Q bersilang dengan R. Kita dapat unsur 3. Jadi bilangan unsur Q bersilang dengan R adalah 1. Bilangan unsur yang bersilang P, Q dan R adalah 1 juga. Baik, sekarang kita tengok gambar yang dilorekkan, gambar set P dan Q. Apa maksud P dan Q? Ini adalah persilangan P persilangan Q. Yang bertengah-tengah ni adalah kawasan berlorek. Jadi ini adalah persilangan antara P dan Q. Kita tengok yang kedua pula. P
persilangan Q sama dengan Q. Apa maksudnya? Unsur P yang bersilang dengan Q adalah unsur Q. Semua unsur Q. Ataupun kita boleh katakan P persilangan Q subset P. Apa maksud subset? Maksudnya semua unsur Q adalah unsur P. Okey, jadi Q duduk di dalam P. Itu adalah subset bagi P. P bersilang dengan Q subset P. Okey, kita tengok gambar raja ketiga. P bersilang dengan R. Okey, ini adalah kawasan P dan R. Jadi kawasan persilangannya adalah di sini. Okey. Ini tadi adalah simbol subset. Okey, subset maksudnya kita boleh tulis juga Q subset P. Okey, sekarang gambar raja yang terakhir. Okey, P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Maksudnya ketiga-tiga gambar rajah ini bertindan ataupun bertindih. Okey, jadi ini adalah kawasan P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Okey, kita tengok contoh 2. Baik, ini menunjukkan set J, K dan L. Baik, kita nak tentukan unsur bagi persilangan set berikut. Diberi gambar raja J, K dan L. Baik, kita nak cari J bersilang dengan K. Apa maksudnya? Baik, J dan K, kawasan mana yang bertindan? Okay, ini adalah kawasan J. Ini pula kawasan K. Baik, kita nampak tak kawasan yang bertindan tu? Baik, apakah unsurnya? Ya, dua unsur iaitu 5 dan 3. Okay, B, J bertindan dengan L ataupun J persilangan L. Ini adalah J. Ini pula adalah L. Unsur yang sepunya ataupun bertindan adalah 5, 7 dan 9. Okey, C pula. K persilangan L. Ini adalah set K, unsur dalam set K. Ini pula unsur dalam set L. Baik, nampak tak? Unsur yang bertindan ataupun unsur yang sama antara K dengan L? Ya, iaitu 5. D, okay, J bersilang dengan K, bersilang dengan L. Okay, J, K dan L kita boleh wakilkan seperti ini. Ketiga-tiganya bertindan. Okay, jadi unsurnya adalah ya 5 juga. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Set A nombor dalam dadu, set B nombor genap dalam dadu dan set C 7, 8, 9. Okey, mula-mula sekali kita kena senaraikan semua unsur tersebut. Seperti ini. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 2, 4, 6. C 7, 8, 9. Baik, kita nak cari A bersilang dengan B. Unsur yang sama adalah 2, 4 dan 6. Okey. Seterusnya, B bersilang dengan C. Kita tengok, ini B dan C. Ada tak unsur yang sepunya ataupun sama? Baik, tak ada. Jadi, kita boleh tulis set kosong seperti ini. Okey, jadi B bersilang dengan C adalah set kosong. Okey, yang ketiga, A persilangan C. Ini set A, ini set C. Ada tak unsur yang sepunya atau sama? Tak ada. Okey, jadi kita boleh tulis A persilangan C adalah set null ataupun set kosong.
seperti ini atau seperti tadi. Ini pun juga set kosong. Okey, contoh seterusnya. Baik, gambar rajah. Okey, diberi kawasan tadi. Kita nak lorekkan kawasan A persilangan B. Okey, kita wakilkan dengan apa-apa bentuk pun boleh. Ini adalah unsur A dan B. Semua B ada di dalam A. Maksudnya B adalah subset bagi A. Okey, kemudian C tak bersilang dengan A ataupun B. Jadi kita letak di luar seperti ini. Okey, baik. Sekarang kita nak lorekkan kawasan A persilangan B. Okey, ini adalah kawasan A dan ini pula B. Jadi yang bertindan adalah kawasan di tengah-tengah. Okey, jadi ini adalah kawasan lorek A persilangan B. Okey, jadi semua unsur set B ada di dalam set A. Jadi kita boleh tulis A persilangan B sama dengan B. Okey, kita tengok pula seterusnya. B bersilang dengan C ataupun B persilangan C. Okey, B dan C tak ada unsur yang sama, maka tak perlu kita tindankan dia. Jadi, B bersilangan C perlu lorek tak? Baik, tak perlu lorek kerana semua unsur set B dan set C tak mempunyai unsur yang sepunya. Baik, setakat ini dulu penerangan cikgu mengenai persilangan set. Baik, cikgu harap semua memahami tajuk ini dengan lebih baik. Okey, sekian. Jumpa lagi di dalam tajuk yang lain.